Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam channel CR Cikgu Rahman. Pada hari ini kita akan sama-sama membuat ulang kaji untuk soalan sebenar UPSR Matematik 2019. Jadi murid-murid boleh dapatkan soalan ini di ruangan description. Cikgu ada hantar link untuk kamu download. Jadi kita akan sama-sama menjawab soalan kertas 2 untuk nombor 10 hingga 15. Soalan 10. Jadual 3 menunjukkan maklumat tentang suatu kempen beli dan derma oleh sebuah kedai barangan elektrik. Jadi seperti biasa, ini ialah ayat penyata. So kata kunci dia mungkin lebih kepada tajuk adalah tajuk tentang maklumat ni lah. Okey, kita tengok gambar rajah ataupun jadual ketiga tu. Kat sini nilai belian setiap 1000 mendapat akan didermakan RM40. Kemudian lebih daripada 3000 akan didermakan tambahan RM50. Kita tengok soalan A. Hitung jumlah derma bagi harga 2000, beli pembelian berharga 2150. Okey, jadi soalannya kata kunci nak jumlah derma bagi harga pembelian RM2150. Okey, jadi macam mana cara dia? Kita buat perkadaran. Okey, so 1000 lah maksudnya. Okey, so kita buat macam mana? Kita buat dulu, oleh kerana 2500 kita buat pecahkan 1000. Jadi kita tulis mula-mula 1000. Okay, jadi ini wang dia kita akan dermakan RM40. Okey. Kemudian kita ada derma lagi beli lagi 1000, kita akan derma lagi RM40. Okey, tapi seterusnya ada lagi 150 kan, dia macam kita cerakin kan. So kalau 150 kita tak derma lah, so kita buat dash ataupun buat sifar. Okey, jadi soalan nak kita kira berapa yang derma. Jadi kita tambahkanlah yang kat sini ni. Okey. Jadi kita tambah sifar tambah sifar tambah sifar 4 tambah 4 8. Okey, oleh yang demikian kita dapat jumlah derma bagi 2150 ialah sebanyak RM80. Okey, itu dia jawapan untuk soalan 10A. Dia lebih kepada perkadaran. Okey, sebab dia 2000 ni ialah cerakinkan untuk 1000. Saya tulis sekejap. Kita cerakinkan, maksudnya kita dapat 1000, kemudian 1000, kemudian ada lagi satu lagi 150. Macam cikgu tulis ni. Okey, kita sambung dengan soalan B. Kedai barang elektrik itu telah menderma RM210. Okey, jadi ini kata kuncinya, iaitu menderma 210 kepada sebuah rumah kebajikan. Hitung anggaran nilai jualan, okey, barang elektrik itu. Okey, sekarang kita tengok jadual kita tadi. Gandaan dia ialah 40 kan. Kemudian sampai 3000 dia menerima 50. Jadi soalan dia berbalik pada soalan kita. Soalan nak berapa anggaran nilai jualan. Jadi kita buat macam mana? 210 ni kita akan pisahkan dia. Okey. Okey, macam mana cara dia? Okey, kita buat dulu. Ini dia derma RM40. Maka nilai jualannya ialah berapa? 1000. Kita terbalikkan. Okey. Okey, kemudian RM40 lagi. Kita dapat menderma, kita membeli lagi 1000.
Kemudian ada lagi RM40. So ini 1000. Okey, kalau kita tambahkan, kita dah menderma berapa kat situ? 120, okey. Dan barang ni ialah anggarannya lebih kurang. Bukan lebih kurang, memang tepat pun 3000, okey. Ini untuk 120. Tetapi soalan ini dia kata 210. Jadi macam mana kita nak tahu barang dia? Jadi untuk soalan ini sangat banyak jawapan dia. Kenapa? Kerana kita tengok jadual. Kerana dia kata apa? Dia kata lebih je 3000, dia mendapat tambahan 50, 50, 50, 50. Okey, bukan lagi 40. Maksudnya kita boleh buat mungkin kita boleh buat macam ni. Kita akan tambah 50 derma, okey. Kalau tambah 50 maksudnya 50, lepas tu 50, kita dah jadi berapa kat situ? Sifar ni 12, ni 2. So 220 kan. Jadi kita padamlah 50 ni, mungkin 40 lah. Okey. Ini bermaksud nilainya berapa? Nilainya ialah mesti melebihi 3000. Jadi kita nak tulis berapa? Kita boleh andaikan sebagai lebih 3000 je, 120. Oleh kerana dia tambah 50, maka dia tak akan bertambah 1000. Okey. So tambah 1000. So padam je. Okey, dia tidak ada jawapan khusus, okey. Ini sangat banyak jawapan dia. So 1000, lepas tu 40 lagi, 1000 lagi lah kita cakap. Okey, jadi boleh jadi anggaran perbelanjaan dia ialah sebanyak RM5,000. Okey. Sebab apa? Sebab soalan kata hitung anggaran. Jadi cikgu cuma boleh bagi anggarannya. Anggaran dia ialah RM5,000. Okey. Jadi itulah dia jawapan untuk soalan 10B. Okey. Okey, dan yang pasti kita mesti jawab melebihi 3000. Okey. Sebab apa? Sebab dia menderma melebihi 120. Dia 210 kan. Okey, kita sambung dengan soalan yang ke-11. Kita baca soalan. Jadual 4 menunjukkan bilangan kad ucapan yang dapat dicetak dengan menggunakan dua buah mesin pencetak, Zen dan K. Okey, kat sini Zen mencetak 1000 cetakan, masanya ialah 60 minit lah, 1 jam. Okey. Ken pula 600 keping 30 minit. Jadi cikgu cadangkan kita samakan minit. Kalau 1 jam ni kita tulis 60 minit. Okey. 60 minit. Okey. Sekarang kita tengok soalan. Okey. Hitung beza. So bila kita baca, kita terus tangkap dia punya kata kunci. Bila beza je kita terus kenal pasti itu ialah operasi tolak. Okey. Jadi kita sambung lagi. Hitung beza bilangan kad ucapan yang dapat dicetak dalam masa 1 jam antara Zen dan juga pencetak Ken. Maksudnya dua-dua ni dalam masa 1 jam. Cuma Ken ini dalam 30 minit. Oleh kerana 30 minit, jadi kita kena samakan dia jadi 1 jam. Bila 1 jam ni maksudnya 30 ni kita darabkan 2. Bila darab 2, maka yang 600 ni juga kita akan darab 2. Ini bermaksud Ken punya ialah berapa? Okey, Ken punya ialah 600 didarabkan dengan 2. Sebab apa? Sebab di 1 jam ni, jadual ni 30 minit. Jadi bila darab 2 dapat 1 jam iaitu 1200. Okey, kita dah selesai masalah Ken. Okey, sekarang kita Zen memang 1000 sebab 1 jam. Okey, sekarang oleh kerana nak beza, kita akan buat operasi tolak. So kita tulis lagi sekali Z lah. Z itu Zen. Zen itu ialah 1000. Okay, bila kita nak tolak, sudah pasti ambil nombor yang besar, tolak nombor yang kecil. Maka kita akan buat 1200 akan ditolak 1000. Dan kita dapat bezanya ialah
200. Jadi inilah beza kad ucapan untuk mesin pencetak Zen dan juga K. Okay, kita sambung dengan soalan B. Mesin pencetak yang manakah dapat mencetak kad ucapan yang lebih dalam masa 1 jam? Okey. Jadi kata kuncinya ialah apa? Ialah mesin pencetak yang mana yang lebih banyak. Okey, dalam masa 1 jam. Okey, tadi cikgu dah cakap dah, cikgu dah tulis dah. Ken dan Zen, 1200 dan 1000, sudah pastilah 1200 itu yang lebih banyak. Jadi jawapannya ialah apa? Kita boleh tulis mesin pencetak mesin pencetak Ken. Okey, Ken kerana apa? Kerana 1200. Okey, soalan 1 markah kita tidak memerlukan jalan kira. Okey, kita boleh jawab secara terus. Okey, seterusnya soalan C. Sejumlah 3000 kad ucapan perlu dicetak menggunakan mesin Zen. Okey, kita terus kata kunci kat sini. 3000 ni untuk Zen. Okey, soalannya, berapa lamakah masa yang diperlukan untuk mencetak semua kad ucapan itu? So, kata kuncinya ialah berapa lama. Maksudnya masa lah. Berapa lama untuk 3000. Okey, jadi kita tengok jadual. Soalan tanya Zen kan. So, Zen 1000 1 jam. Okey, soalan kata 3000 kan. Jadi kita tulis ayat dia. Kita tulis 1000 mana ni? Okey, tulis ni. 1000 sama dengan 1 jam. Okey. Jadi kalau 3000 sama dengan berapa tu maksud dia? Berapa? Jadi cara dia, kita tengok sini 1000 ialah 1. Kalau 3000 maksudnya didarab lah. Maksudnya 1000 kita akan darabkan dengan 3. Jadi kita dapatlah, terus dapat jawapan dia 3000 lah. Maksudnya 3 jam. Okey, ini ialah ayat penyata dia. Okey. So, berapa lamakah yang diperlukan? So, jawapan dia ialah 3 jam. Cikgu gunakan kaedah songsangan. Okey. Yang mana dia bersamaan 3000. Dia bagi jawapan. So, 3 ni ialah 3 apa? 3 jam. Okey. Okay, itulah dia jawapan untuk soalan C. Kita teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan 12. Kita baca dulu soalan. Jadual 5 menunjukkan jisim dan harga buah kurma R dan buah kurma S. Jadi ini seperti biasa ayat penyata. Jadi kita kena fahamkan. Dia kata ada jadual R dan S yang mana beratnya berbeza kat sini. Untuk R 100 gram RM16. Manakala S 1 kg RM48. Jadi cikgu cadangkan seperti biasa kita samakan unit. S ini kita kena tukar dalam gram, iaitu 1000 gram. Okey, maksudnya S 1000 gram bersamaan RM48. Okey, kita tengok soalan A. Hitung harga bagi 500 gram buah kurma R. Jadi kata kuncinya ialah harga untuk 500 gram kurma R. Okey, macam mana nak buatnya? Kita akan buat persamaan dahulu, iaitu 100 gram RM16 kan. So kita buat macam perkadaran lah, bukan persamaan. Okey. Jadi macam mana kita buat? Kita boleh buat dalam bentuk pecahan. Macam mana? Kita buat 100 gram bersamaan RM16. Okey, ini kalau 100 gram. Kalau 500 gram berapa? Jadi dia macam pecahan setara. Okey. Jadi kalau 100 RM6. Kalau 500 gram berapa ringgit pula? Maksud dia macam ni.
Okey. Okey, macam mana kita nak buat? Okey, kita boleh buat perkadaran 100 ni macam mana boleh jadi 500 didarabkan dengan 5. Oleh kerana atas ni darab 5, maka bawah juga kita akan darabkan dengan 5. Jadi kita akan dapat macam mana? Kita buat RM 16 kita darabkan dengan padam sikit. Kita darabkan dengan 5. Jadi berapa? 6 kali 5 30. 1 kali 5 5. 5 tambah 3 8. Okey, jadi kita dapatlah nilai untuk berapa gram? 500 gram, iaitu RM80. Okey. Sebab dia berganda lah, berganda. Kita tengok sini 100 gram RM16. Kalau 500 maksudnya dia mendarab 5 lah. 16 didarab 5. Okey. Jadi itulah dia jawapan untuk soalan 12A. Okay, kita sambung dengan soalan B. Zeti membeli buah kurma R dengan harga RM160. Jadi kita terus kontak dia punya kata kunci. Okey. Okay, dia beli kurma R RM160. Okey, kemudian dan kurma S RM240. Okay, kemudian apa dia kata? Hitung jumlah jisim buah kurma yang dibeli oleh Zeti. Maksudnya jumlah jisim untuk harga yang berikutlah. Okey, kita tengok R dulu. R diberi ialah 100 gram RM16, tapi soalan ni dia nyatakan dia beli dalam harga RM160. Jadi berapakah jisimnya ataupun berat dia? Jadi kita boleh buat kaedah seperti soalan A tadi. Macam mana? Kita buat dulu kaedah perkadaran. Kita buat macam mana? Kita buat 100 gram. Kita buat per. Kita buat ini kalau 100 gram. Kalau 100 gram RM16. Tapi kalau dinyatakan harga untuk 160, jadi berapakah jisimnya macam tu. Jadi macam mana cara dia? Kita tengok kat bawah ni. 16 macam mana boleh jadi 160 didarabkan dengan 10. Okey. Jadi 16 kali 10 160. Oleh demikian atas juga kita akan darab dengan 10. Jadi 100 darab 10 lah. Okey, 100 darab 10 berapa? Okey, ini 100. Kita darabkan dengan 10. Sudah pasti jawapan ni ialah 1000. Jadi 1000 ni ialah 1000 apa? 1000 ni ialah 1000 gram. Okey, 1000 gram. So kita dapatlah R. Okey, ni R. Kurma R. Okey. Kurma R ialah berjisimnya 1000 gram ataupun 1 kg lah. Tengok dia kata tak kata unit apa kan. So kita jawab dalam gram dululah. Okay, kemudian kita tengok S pula. Okay, S RM240. Jadi kita kembali kita punya jadual tadi. 1 kg ni macam cikgu cakap sebelum ni, 1 kg bersamaan 1000 kan. 1000 apa? 1000 gram lah. Okay. Okay, 1000 gram RM48. Okay, tulis. 1000 gram bersamaan ataupun berkadaran dengan 48. Itu kalau 1000 atau 1 kg. Tapi berapakah nilai yang dibeli, harganya yang dibeli untuk S? 240. Okay, kalau RM240, berapa gram atau kg? Okey. Okey, 240. Sudah pasti dia berganda macam bawah ni, dia berganda 10. Jadi 48 didarab berapa jadi 240. Jadi kita pun tak hafal. Bila tak hafal kita buat apa? Kita buat bahagilah. Maksudnya berapa kali 48 darab 240. Okay, kita boleh buat cuba jaya ataupun kita boleh buat bahagi. So, okey, tak apa, kita boleh cuba jaya pun tak apa. 48 cuba kita darabkan dengan 4. Okey. So, kita buat RM 48 darab 4.
Dapat tak 240 So 8 kali 4 32. 4 kali 4 16. 16 tambah 3 19. Tak betul So kita tak boleh kalikan dengan 4. Maksudnya 48 ni tak boleh kali 4. Kita pula oleh kerana tak cukup lagi, so kita buat kali 5. Jadi kita buat 48. Cuba kita kalikan dengan 5. Jadi 8 kali 5 40. 5 kali 4 20. 20 tambah 4 24. Ada kat sini. Maksudnya RM48 ni dia akan berganda sebanyak 5 kali. Dia jadi 240. Maksudnya bawah ni didarabkan dengan 5. Oleh kerana bawah darab 5, atas pun darab 5. Maka 1000 kali 5, kita dapatlah nilai dia yang kita tak tahu ni ialah 5000 gram. Jadi berapakah jumlah kurma yang dibeli oleh Jeti? Jadi kita tambahlah kedua-duanya, iaitu 1000 tambah 5000 gram. So 1000 gram tambah 5000 gram. Maka kita dapat jawapannya iaitu 6000 gram. Jisim yang dibeli, jisim kurma yang dibeli. Itulah dia jawapan untuk soalan 12B. Kita sambung dengan soalan 13. Jumlah gaji bulanan Kamal dan Salina, suami isteri. Maksudnya Kamal dan Salina ni suami isteri, ialah 5600. Jadi kata kunci kat sini, gaji mereka 5600. Gaji bulanan Salina ialah 3/4 daripada gaji bulanan Kamal. Jadi itu kata kunci untuk soalan ni lah, untuk ayat penyata ni. Jadi biasa ni ialah ayat penyata. Kita kena fahamkan betul-betul. Kat sini dia nyatakan gaji mereka berdua 5600, yang mana gaji Salina ialah 3/4 daripada gaji Kamal. Kita sambung soalan A. Suami isteri itu menyimpan 10% daripada jumlah gaji mereka. Jadi dia menyimpan 10% daripada jumlah gaji. Hitung jumlah simpanan mereka bagi 6 bulan. Jadi kita nak buat macam mana? Kita kira dahulu nilai 10% untuk sebulan. Macam mana cara dia? 10% itu kita tukarkan dalam bentuk pecahan, iaitu 10/100. Kemudian didarabkan dengan jumlah gaji mereka, iaitu 5600. Kalau ada jumpa soalan daripada ni, kita kena buat darab lah. Kemudian kita pemudahkan saja. Ada 2 sifar yang kita boleh pemudahkan, so kita potong saja. Sekarang 10 akan darab 56, maka kita dapat jawapannya ialah 56 juga, tapi sifar dekat belakang. So jawapannya ialah RM560. Ini untuk 1 bulan. Suami isteri menyimpan 10% daripada jumlah mereka, bulanan mereka. Inilah jumlah simpanan. Tetapi soalan nak simpanan untuk 6 bulan. Maka kita akan buat 560 didarabkan dengan 6. Jadi sifar kali 6 sifar. 6 kali 6 36. 5 kali 6 30 tambah 3 33. Jadi jumlah simpanan mereka bagi 6 bulan ialah RM3,360. Kita sambung soalan seterusnya, soalan B. Hitung gaji Salina. Jadi kata kuncinya ialah gaji Salina. Kalau kita tengok soalan kat atas ni, dia kata ayat penyata dia, gaji Salina 3/4 daripada Kamal. Bermaksud kita akan tulis dahulu Salina S, saya tulis S, dia ialah 3/4. Manakala suami ni tadi nama apa tadi? Saya lupa.
kamal. Okay. So kamal ialah penuh lah. Kalau penuh ni maksudnya 4/4. Okay, 4/4. Jadi kalau kita tengok sini bahagian dia ialah 3, ini ialah 4. Okey. Maksudnya ni 3, 1, ni 2, 3 bahagian. Maka yang kamal pula 4 bahagian. Okey. Dan jumlah mereka jika ditambah, nilainya ialah 5,600. Maksudnya 5,600 ni untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 7 saya tuliskan ya. Jadi kita tambah, maksudnya kita tambah 7 bahagian 5,600. Okey, oleh kerana kita nak salina, jadi kita bahagi dahulu dengan 7. Okey. Macam ni kita buat? Kita buat RM 5,600 kita bahagikan dengan 7. Jadi RM, kalau 56 berapa kali 7? Jawapan 56. Okay, 8 lah. Jadi 8, kita tulis 56. Kita tolak, habis Jadi sifar ni kita boleh sambung. Okey, ini bermaksud 1 bahagian 800. Kita tengok salina ada berapa bahagian? 3 bahagian. Jadi apa kita boleh buat? Kita akan buat 800. Kita akan kalikan dengan 3. Okay, jadi sifar 8 kali 3, 24. Kemudian kita letak RM. Jadi inilah gaji untuk salina, iaitu RM2,400. Okay, kita dah menjawab soalan ni. Okay, kita sambung soalan ke-14. Jadual menunjukkan 50 orang murid tahun 6, kehadiran 50 orang murid tahun 6 pada hari Selasa. Okey, ni biasalah ni ayat penyata. Dan kita cari kata kuncinya iaitu 50 murid untuk hari Selasa. Okey, tahun 6 lah. Okey, kita tengok kehadiran kat sini. Lelaki dan juga perempuan. Yang hadir ialah 18 orang. Untuk lelaki, yang perempuan yang hadir 25 orang. Okay, kemudian tak hadir 2 orang. Yang perempuan tak hadir 5 orang. Okay, mari kita cek betul tak 50 kehadiran ni. Okay, so cara dia macam mana? Kita tambah saja. 18 tambah 2, kita dapat 20. 25 tambah 5, kita tambahkan, kita dapat 30. Okay, jadi 20 tambah 30, kita dapatlah 50. Betul lah 50 Okay, betul. Okay, kita tengok soalan dia. Hitung peratus murid yang hadir pada hari itu. Jadi kata kuncinya hitung peratus murid yang hadir. Okay, yang hadir kita tengok 18 dengan 25 sebab lelaki dengan perempuan kita tambah. Jadi apa kita buat? Kita akan buat 18 tambah 25. Kita akan perkan dengan semua murid 50 dan kita darabkan dengan 100%. Kerana kita nak mengira nilai peratus. Okey, ni kurungan lah. Okay, jadi kita tambah dahulu. Okey, kita buat kat ujung ni 18 tambah 25 kita dapat. Okey, jadi kita tambah dahulu 8 tambah 5 13. 2 tambah 2, 4. Okay, jadi 43 kita akan perkan dengan 50, iaitu yang keseluruhan. Jadi 43 per 50. Kemudian kita akan darabkan dengan 100%. Okay, mula-mula kita pemudahkan dulu. Sifar kita boleh potong. Kemudian 5 dengan 10 juga boleh dipermudahkan. Sifar 5. 5 kali 1 jawapan dia 5. 5 kali 2 jawapan dia 10. Kemudian kita darablah. 43 darabkan dengan 2. Okey. Jadi, betul-betul 43. So, 43. Kat sini, 43
kita darabkan dengan 2, 6, 8. Ini bermakna kita dapat 86%. Okey. Jadi inilah dia jawapan untuk soalan A. Kita teruskan dengan soalan B. 3/4 daripada murid lelaki berbasikal ke sekolah. Okey, ini ayat penyata. Yang mana 3/4. Okey, so kata kuncinya 3/4 daripada murid lelaki. Dia naik basikal. Okey, lengkapkan pictograph di bawah yang menunjukkan bilangan murid lelaki yang berbasikal. Okey. Jadi, disuruh lengkapkan lukisan ini. Satu lukisan ini mewakili 5 orang. Jadi, kita nak lukis berapa orang, berapa lukisan ni, kita kena tahu jumlah sebenar. Okey. Jadi, 3/4 kita darabkan dengan jumlah semualah. Bukan semua masuk situ, semua murid lah, lelaki lah. 3/4 kita kena darabkan dengan, okay, kita tengok semula kita punya jadual ke atas. Murid lelaki 18 tambah 2, 20 lah maksudnya. Okay. Jadi murid lelaki ada 20 orang, 3/4 daripadanya naik basikal. Jadi kita akan buat 3/4 darab 20. Okay. 4 dengan 20 kita permudahkan. Sikit 4. 4 kali 1 jawapan dia 4. 4 kali berapa jawapan 20? 4 kali 5. Kemudian kita darabkan 5 dengan 3. Kita dapat 15. Ini bermakna ada 15 orang yang naik basikal. Oleh kerana satu gambar ini mewakili 5. Jadi kita akan 15. Kita akan bahagikan dengan 5. Kita dapat berapa kali 5 jawapan dia 15. Kita dapat 3, so 15. Jadi kita tolak, selesai. Ini bermakna kita memerlukan 3 lukisan. Lukisan apa kita panggil lukisan orang ni lah. Okey, 1. Okey. Kemudian kita lukis satu lagi. Lukisan kayu kan. Okey, so satu lagi. Okey. Jadi 3 lukisan yang kita perlu adakan, iaitu bersamaan 15 orang. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan 15. Rajah 4 menunjukkan sebidang tanah berbentuk segi 4 tepat. Jadi ayat penyata kat sini, yang penting ialah segi 4 tepat. Okey, gambar segi 4 tepat yang mana panjangnya 40, lebarnya 20 meter lah, 40 meter, 20 meter. Okey, kita sambung apa soalan tu nak. Hitung luas tanah itu. Okey, jadi bila kita nak menjawab luas, kita perlu nyatakan dahulu konsep. Okey, jadi kita buat macam mana? Kita buat luas bersamaan panjang darab lebar. Okay, itu yang pertama. Okay. Yang kedua, kita akan gantikan apa yang kita letak huruf ni, formula ni kepada ukuran sebenar. Jadi panjang ialah sisi yang berada di bawah. Kalau bawah ni macam kita tak tahu, kita tengok atas. Dia selari, dia sama panjang. Jadi panjangnya ialah 40 meter. Jadi kita tulis 40 meter. Akan didarab lebar, tadi lebar 20 meter. Okay, jadi kita boleh buat macam mana? Kita boleh darab 40 darab 20. Kita cuma ambil 4 darab dengan 2. Kita dapat 8. Oleh kerana ada 2 sifar, kita tambah 2 sifar kat belakang. Jadi kita dapat luas tanah ni iaitu 800 meter persegi. Okay. Ini dah ada jawapan untuk soalan A. Seterusnya soalan B. Kontraktor S menawarkan harga RM80 semeter bagi memagar tanah itu. Okey, so ayat penyata dekat sini RM80 semeter untuk memagar. Memagar ini penting kerana kita tahu dia bertanya tentang, bila kita cakap tentang pagar itu merujuk kepada perimeter. Okey, perimeter. Okey, kemudian kita baca lagi. Hitung jumlah harga yang dibayar
kepada kontraktor itu. Maksudnya kita kena tahu hasil tambah perimeter ni lah, hasil tambah ke semua sisi. Okey, ini sisi dia. Jadi bila kita nak kira perimeter, kita kena tahu ukuran dia, jumlah dia. Kita buat macam mana? Kita buat A, B, kemudian C. Oleh kerana C ni termasuk pintu pagar. So pintu pagar kita tak payah nak buat pagar. Kita nak masuk macam mana kan? Jadi dia terpisah dua ni. Kita kira dulu perimeter dulu. Nanti kita akan tolak 5 meter. Okey. Jadi kita buat berapa ni? Ini C, ini D. Okey, kita kira perimeter dulu. Okey. Jadi kita tulis itulah. Kita tulis perimeter pagar kan. Perimeter bersamaan kita buat A tambah B tambah C tambah D. Okey, ini jumlah asalnya, tetapi kita tengok kat sini pintu pagar ni kita tak boleh buat lah. Takkan nak pagar semua, tak boleh nak masuk kan. So kita akan tolak 5 meter. Okey. Jadi hasil tambah perimeter ni, sisi ni semua ni kita akan tolak 5 meter. Okey. Kita buat macam mana? Kita gantikan kepada nombor lah ukurannya. Tadi kita dah dapat tadi A tu ialah 40 meter tadi kan. A dengan C sama, B dengan D pun sama. So 40 tambah 20 lah. Jadi kita buat 40 meter tambah 20 meter tambah 40 meter tambah 20 meter. Okey, kemudian ditolak 5 meter. Okey. Jadi kita tambah dahulu. 40 tambah 20, 60. Kemudian ada 2 kali 60. Jadi kita dapat semua sekali 120 meter. Kemudian kita akan tolak 5 meter. Okey, jadi kita dapat berapa? Kita buat kat bawah sikit. 120 tolak 5. Jadi kita dapat ni 5. Pinjamkan ni 1. So kita dapat 11. Ni jadi 1 lah. Okay, so kita dapat jumlah pagar dia tu ialah 115 meter. Okay. Ini baru perimeter. Okay. Tetapi dia kata hitung jumlah harga. Okay. Saya ulang sekali. Jumlah harga yang perlu dibayar. Okay. Bila 1 meter tu RM80. Jadi kita ada kelanjak pula. Kita ada 115, maka kita akan buat mendarab lah. Maksudnya 115 kita akan darabkan dengan 80. Okey, bila darab 80, kita buat 80 dan darab 8 dulu. Okey. So nanti sifar kita tambah kat ujung. Okey. Okey, jadi 8 kali 5 40. Kemudian 1 kali 8 8 tambah 4 12. 1 kali 8 8 tambah 1 9. Kemudian sifar ni kita letak belakang. Okay, kita dapat nilainya iaitu 9,200. Okay, jadi itulah jawapan untuk soalan 15B. Okay, iaitu RM9,200. Okay, jadi kita tambah dahulu. 8 tambah 5 13. 2 tambah 2 4. Okay, jadi 43 kita akan perkan dengan 50, iaitu yang keseluruhan. Jadi 43 per 50. Kemudian kita akan darabkan dengan 100 per 100. Okey, mula-mula kita pemudahkan dulu. Sifar kita boleh potong. Kemudian 5 dengan 10 juga boleh dipermudahkan. Sifar 5. 5 kali 1 jawapan dia 5. 5 kali 2 jawapan dia 10. Kemudian kita darablah. 43 darabkan dengan 2. Okey. Jadi, betul-betul 43. So, 43
Kat sini 43 kita darabkan dengan 2, 6, 8. Ini bermakna kita dapat 86%. Okey. Jadi inilah dia jawapan untuk soalan A. Kita teruskan dengan soalan B. 3/4 daripada murid lelaki berbasikal ke sekolah. Okey, ini ayat penyata. Yang mana 3/4. Okey, so kata kuncinya 3/4 daripada murid lelaki. Dia naik basikal. Okey, lengkapkan pictograph di bawah yang menunjukkan bilangan murid lelaki yang berbasikal. Okey. Jadi, disuruh lengkapkan lukisan ini. Satu lukisan ini mewakili 5 orang. Jadi, kita nak lukis berapa orang, berapa lukisan ni, kita kena tahu jumlah sebenar. Okey. Jadi, 3/4 kita darabkan dengan jumlah semualah. Bukan semua, maksud saya semua murid lah, lelaki lah. 3/4 kita kena darabkan dengan, okay, kita tengok semula kita punya jadual ke atas. Murid lelaki 18 tambah 2, 20 lah maksudnya. Okay. Jadi murid lelaki ada 20 orang, 3/4 daripadanya naik basikal. Jadi kita akan buat 3/4 darab 20. Okay. 4 dengan 20 kita permudahkan. Sikit 4. 4 kali 1 jawapan dia 4. 4 kali berapa jawapan 20? 4 kali 5. Kemudian kita darabkan 5 dengan 3. Kita dapat 15. Ini bermakna ada 15 orang yang naik basikal. Oleh kerana satu gambar ini mewakili 5. Jadi kita akan 15. Kita akan bahagikan dengan 5. Kita dapat berapa kali 5 jawapan dia 15. Kita dapat 3, so 15. Jadi kita tolak, selesai. Ini bermakna kita memerlukan 3 lukisan. Lukisan apa kita panggil lukisan orang ni lah. Okey, 1. Okey. Kemudian kita lukis satu lagi. Lukisan kayu kan. Okey, so satu lagi. Okey. Jadi 3 lukisan yang kita perlu adakan, iaitu bersamaan 15 orang. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan 15. Rajah 4 menunjukkan sebidang tanah berbentuk segi 4 tepat. Jadi ayat penyata kat sini, yang penting ialah segi 4 tepat. Okey, gambar segi 4 tepat yang mana panjangnya 40, lebarnya 20 meter lah, 40 meter, 20 meter. Okey, kita sambung apa soalan tu nak. Hitung luas tanah itu. Okey, jadi bila kita nak menjawab luas, kita perlu nyatakan dahulu konsep. Okey, jadi kita buat macam mana? Kita buat luas bersamaan panjang darab lebar. Okay, itu yang pertama. Okay. Yang kedua, kita akan gantikan apa yang kita letak huruf ni, formula ni kepada ukuran sebenar. Jadi panjang ialah sisi yang berada di bawah. Kalau bawah ni macam kita tak tahu, kita tengok atas. Dia selari, dia sama panjang. Jadi panjangnya ialah 40 meter. Jadi kita tulis 40 meter. Akan didarab lebar, tadi lebar 20 meter. Okay, jadi kita boleh buat macam mana? Kita boleh darab 40 darab 20. Kita cuma ambil 4 darab dengan 2. Kita dapat 8. Oleh kerana ada 2 sifar, kita tambah 2 sifar dekat belakang. Jadi kita dapat luas tanah ni iaitu 800 meter persegi. Okay. Ini tadi jawapan untuk soalan A. Seterusnya soalan B. Kontraktor S menawarkan harga RM80 semeter bagi memagar tanah itu. Okey, so ayat penyata dekat sini RM80 semeter untuk memagar. Memagar ini penting kerana kita tahu dia bertanya tentang, bila kita cakap tentang pagar itu merujuk kepada perimeter. Okey, perimeter. Okay, kemudian kita baca lagi.
hitung jumlah harga yang dibayar kepada kontraktor itu. Maksudnya kita kena tahu hasil tambah perimeter ni lah, hasil tambah ke semua sisi. Okey, ini sisi dia. Jadi bila kita nak kira perimeter, kita kena tahu ukuran dia, jumlah dia. Kita buat macam mana? Kita buat A, B, kemudian C. Oleh kerana C ni termasuk pintu pagar. So pintu pagar kita tak payah nak buat pagar. Kita nak masuk macam mana kan? Jadi dia terpisah dua ni. Kita kira dulu perimeter dulu. Nanti kita akan tolak 5 meter. Okey. Jadi kita buat berapa ni? Ini C, ini D. Okey, kita kira perimeter dulu. Okey. Jadi kita tulis itulah. Kita tulis perimeter pagar kan. Perimeter bersamaan kita buat A tambah B tambah C tambah D. Okey, ini jumlah asalnya, tetapi kita tengok kat sini pintu pagar ni kita tak boleh buat lah. Takkan nak pagar semua, tak boleh nak masuk kan. So kita akan tolak 5 meter. Okey. Jadi hasil tambah perimeter ni, sisi ni semua ni kita akan tolak 5 meter. Okey. Kita buat macam mana? Kita gantikan kepada nombor lah ukurannya. So, tadi kita dah dapat tadi A tu ialah 40 meter tadi kan. A dengan C sama, B dengan D pun sama. So 40 tambah 20 lah. Jadi kita buat 40 meter tambah 20 meter tambah 40 meter tambah 20 meter. Okey, kemudian ditolak 5 meter. Okey. Jadi kita tambah dahulu. 40 tambah 20, 60. Kemudian ada 2 kali 60. Jadi kita dapat semua sekali 120 meter. Kemudian kita akan tolak 5 meter. Okey, jadi kita dapat berapa? Kita buat kat bawah sikit. 120 tolak 5. Okay, kita dapat ni 5. Pinjamkan ni 1. So kita dapat 11. Ni jadi 1 lah. Okay, so kita dapat jumlah pagar dia tu ialah 115 meter. Okay. Ini baru perimeter. Okay. Tetapi dia kata hitung jumlah harga. Okay. Saya ulang sekali. Jumlah harga yang perlu dibayar. Okay. Bila 1 meter tu RM80. Jadi kita ada kelanjak pula. Kita ada 115. Maka kita akan buat mendarab lah. Maksudnya 115 kita akan darabkan dengan 80. Okey, bila darab 80 kita buat 80 dan darab 8 dulu. Okey. So nanti sifar kita tambah kat hujung. Okey. Okey, jadi 8 kali 5 40. Kemudian 1 kali 8 8 tambah 4 12. 1 kali 8, 8. Tambah 1, 9. Okay, kemudian sifar ni kita letak belakang. Okay, kita dapat nilainya iaitu 9,200. Okay, jadi itulah jawapan untuk soalan 15B. Okay, iaitu RM9,200.